Jadi dari sini kita bisa melihat Yesus Kristus adalah Allah yang mulia, yang rela mengosongkan diri menjadi manusia yang hina karena dia mau taat kepada kehendak Bapa supaya kita yang hina beroleh mulia melalui kehinaan. Di sini kita melihat Yesus Kristus adalah Allah yang maha kaya, tetapi dia mau mengosongkan dirinya menjadi miskin karena dia mau taat kepada kehendak Bapa supaya melalui kemiskinannya kita beroleh kaya di dalam Dia. Di sini kita bisa melihat Yesus Kristus yang adalah Allah yang hidup, sumber kehidupan. Dia rela mengosongkan dirinya menjadi manusia, dan di dalam ketaatannya sebagai manusia dia melepaskan hidupnya di atas kayu salib karena dia mau taat kepada kehendak Bapa supaya kita yang seharusnya mati binasa di dalam dosa beroleh hidup kekal di dalam Dia. Saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita dari Filipi pasal 2, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. 我们翻开腓立比书第2章第5节到第11节。 Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. 腓立比书第2章第5节到第11节。 Jika sudah mendapatkannya, kita akan membaca bersama-sama yang berbahasa Indonesia bersama-sama dengan saya ayat yang kelima, lalu diikuti ayat yang sama berbahasa Mandarin bersama-sama dengan Pak Johan. Mari bersama-sama yang berbahasa Indonesia terlebih dahulu. 1, 2, 3 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. 中文圣经第5节，你们当以基督耶稣的心为心， Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 他本有上帝的形象，不以自己与上帝同等为强迫的， Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。 Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，却死在十字架上。 Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 所以，上帝将他升为至高，又赐他那超乎万名之上的名， Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. 叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名无不去洗。 Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 无不口认耶稣基督为主，使荣耀归于父上帝。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketaatan merupakan salah satu karakter Kristus yang sangat penting. 弟兄姐妹，顺服是基督的最重要的一个属性。 Philip Crenel mengatakan bahwa ketaatan Kristus bahkan sampai mati di atas Kalvari merupakan karakteristik utama dan yang paling menonjol di dalam diri Kristus. Philip Crenel 他说，基督顺服以至于死在加略山，是基督最突出的性格。 Saudara-saudara, ada banyak bagian di dalam perjanjian baru yang membicarakan tentang ketaatan Kristus. 弟兄姐妹，在新约里面，很多经文提到基督的顺服， Tetapi ada 3 kali bagian perjanjian baru yang secara langsung menyebutkan dan menjelaskan tentang ketaatan Yesus 但是 Kristus. 其中有3处的经文很仔细的、很清楚的告诉我们有关基督的顺服。 Yang pertama di dalam Roma pasal 5 ayat 19 dikatakan, jadi sama
Seperti oleh ketidaktaatan satu orang, siapa itu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu Kristus, semua orang menjadi orang benar. 其中就是在罗马书5章19节，因一人的悖逆，就是亚当的悖逆，众人成了罪人；照样因一人的顺从，就是基督的顺从，众人也成为义了。 Jadi Alkitab mengatakan oleh karena ketaatan Kristus, maka semua orang berdosa dibenarkan. 圣经告诉我们说，因着基督的顺服，许多的人就被称义 Lalu 了。 bagian kedua di dalam Ibrani pasal 5 ayat 8, Alkitab mengatakan, dan sekalipun ia adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. 希伯来书5章8节，他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从。 Alkitab memberitahu kita Kristus belajar menjadi taat di dalam segala penderitaan. 圣经告诉我们说，基督在多诸般的苦难中，他学习了顺从。 Dan bagian ketiga adalah Filipi pasal 2 ayat 8 yang kita baca hari ini, yang mengatakan di dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. 第三处的经文就是刚才念过的腓立比书第2章第8节，说到既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。 Saudara, di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, ketaatan itu dimaknai atau diartikan sebagai penyerahan diri dan penaklukan diri secara penuh, secara total kepada sebuah otoritas. 弟兄姐妹，在旧约或者新约，顺服被解释为是向一个主权有一个完全降服的那种态度。 Saudara, hal ini pun yang dilakukan oleh Yesus di dalam hidup dan pelayanannya. 耶稣在他的生活，在他的侍奉中，他做到了这一点。 Alkitab memberitahu kepada kita, Yesus Kristus di dalam inkarnasinya menjadi manusia, dia pun taat kepada kedua orang tuanya. Bisa kita baca di dalam Lukas pasal 2 ayat 51. 我们在路加福音2章51节，我们可以看见耶稣他道成如身，但是他却完全顺服他如身的父母。 Demikian juga di dalam hidup dan pelayanannya, Yesus juga belajar untuk menundukkan dirinya pada peraturan-peraturan dan hukum-hukum Yahudi yang berlaku. 在生活以及侍奉中，耶稣也完全的顺服规则以及法律。 Misalnya dia disunat pada hari yang ke-8. 比如说，他出生以后第8天，他 Dia 受了 menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. 然后他接受施洗约翰的洗礼， Dia beribadah di sinagog. 他在会堂里面敬拜， Dan dia juga membayar pajak kepada kaisar dan lain sebagainya. 凯撒还税。 Dan puncaknya adalah di dalam segala derita yang dialaminya, hingga kematiannya di atas kayu salib, Yesus Kristus tunduk atau taat kepada kehendak 到了 Bapaknya. 最高峰，他受尽了苦难，他死在十字架上，这是他顺服上帝的旨意。 Saudara, karakter ketaatan seperti Kristus inilah yang juga harus ada di dalam diri setiap orang percaya. 就是我们这些信耶稣的人，我们也应该拥有这种顺服的性格， Yang harus ada di dalam diri setiap murid-murid Kristus. 应该在每一个耶稣的门徒里面都有这种顺服 Oleh 的性 sebab 格。 itulah Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 bagian B menekankan kebenaran itu atau hal ini kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus dengan mengatakan, jika saya terjemahkan secara rafiah, setiap pikiran harus ditawan ke dalam ketaatan Kristus. 所以使徒保罗在哥林多后书4章5的下半节，他向哥林多的信徒们强调了这一点。他说：“我们的心意应该被拓回，然后顺服基督。” Hal yang sama juga yang ditekankan oleh Rasul Paulus
Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Khususnya di dalam ayat 5, Alkitab mengatakan, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. 保罗也在腓立比书2章5节那里强调了这一点。他说：“你们当以基督耶稣的心为心。” Pertanyaannya, apa pikiran dan perasaan Kristus yang harus ada di dalam pikiran dan perasaan kita sebagai orang percaya? 那么什么是耶稣的心？然后我们这些信主的人应该有耶稣的心为我们的心呢？ Saudara, jawabannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, yaitu merendahkan diri di dalam ketaatan kepada Allah sampai mati atau sampai akhir. 这里提到的耶稣的心，就是耶稣基督的意念。那么我们应该看这个腓立比书2章6到8节。 那里提到有关耶稣的谦卑，他存心顺服上帝以至于死。 Oleh karena itulah di dalam khotbah hari ini kita akan sama-sama belajar karakter Kristus taat sampai mati. 所以今天我们要思想这个主题，就是基督的属性，他顺服以至于死。 Pertanyaan yang harus kita pikirkan bersama-sama adalah bagaimana kita dapat memiliki dan mengembangkan karakter ketaatan secara total kepada Allah sebagaimana halnya Tuhan kita Yesus Kristus. 那么现在要问的，我们怎么能够好像基督一样，我们对上帝的那种顺服的心，我们能够得着，然后把它发挥出来呢？ Dari bagian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama hari ini, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-11, kita akan melihat bersama-sama setidaknya ada 2 jawaban, 2 kebenaran yang diberitahukan oleh Alkitab kepada kita untuk menjawab pertanyaan ini. 那么我们所问的那个问题，我们可以在刚才念过的经文那里得到2个答案。 Yang pertama adalah kita harus belajar untuk menyangkal diri di hadapan Allah. 第一，我们就是要在上帝的面前，我们学习如何虚己、如何实己的态度。 Kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. 第5节到第8节，在这里有告诉我们， Saudara-saudara, banyak ahli menyebutkan bahwa Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 ini sebagai bagian kristologi terbesar di dalam perjanjian baru yang menjelaskan kedalaman inkarnasi Yesus Kristus. 那么有许多的专家他评价这个腓立比书2章5到8节是新约最大的基督论，它讲述了基督道成肉身的事。 Di dalam ayat 6 Alkitab mengatakan Yesus Kristus yang walaupun di dalam rupa Allah, atau kalau diterjemahkan secara harafiah, yang wujud keberadaannya identik dengan natur Allah. 在第6节我们可以看见耶稣本有上帝的形象。 Saudara-saudara, hal ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus sebelum berinkarnasi menjadi manusia, hakikat keberadaannya memang adalah Allah yang 这 sejati. 里告诉我们说，耶稣道成肉身以前，他本就是上帝。 Jadi jika hari ini banyak orang-orang yang menyerang iman Kristen dengan mengatakan misalnya, oh Yesus itu hanya manusia biasa. Hanya oleh karena dia adalah orang baik, hanya karena dia orang saleh, maka Allah mengangkat dia menjadi Allah ketika dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. 那么今天有很多攻击基督教信仰的人，他们说耶稣不过是普通的人，但是因着他的虔诚，当他接受施洗约翰洗礼的时候，上帝就提拔他
成为这个耶稣，主耶 Atau 稣基督。 juga yang sering dikatakan bahwa Yesus itu diangkat menjadi Allah oleh gereja pada tahun 325 di dalam konsili Nisea. 或者有人说，耶稣被尊为上帝，是在公元325年，这个教会大会就是尼西亚大会的时候，他被 Saudara, 尊为 itu 神。 jelas adalah serangan yang membabi buta dari orang yang tidak mengerti dan tidak belajar apa-apa. 这是很盲目、很不实际的一种说法。 Alkitab mengatakan kepada kita, sejak di dalam kekekalan, rupanya keberadaan Yesus adalah Allah. 圣经很清楚的告诉我们说，在太初之前，耶稣就已经是上帝，他 Dia 本是上帝， adalah Allah yang sejati. 他是真神上帝。 Nah, karena itu Rasul Yohanes juga menegaskan kebenaran ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dengan mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. 我们可以在约翰福音1章1节那里看见这个真理。约翰说：“太初有道，耶稣就是道，他道成肉身，成为人的样 Jadi 式。” sebelum Yesus Kristus berinkarnasi menjadi manusia di dalam keberadaannya sejak di dalam kekekalan, dia memang adalah Allah yang sejati. 在耶稣道成肉身以前，他本就是上帝。 Namun demikian tidak berhenti sampai di situ. 不单如此， Selanjutnya Alkitab mengatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, walaupun yang dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, equality with God itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 在刚才念过的经文说到，耶稣虽有上帝的形象，但是他不与上帝同等为强迫的。 Jadi sekalipun dia adalah Allah, tetapi Alkitab mengatakan dia tidak mempertahankan hak kealahannya itu. 虽然他是上帝，但是他没有坚持他的上帝的那个全能。 Makanya di dalam ayat 7 dan 8 dikatakan melainkan telah mengosongkan dirinya. He made himself nothing dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 第7节说到，耶稣反倒虚己，就是倒空了自己，他取了人的形象，成为人的样式。 Jadi Alkitab memberitahukan kita sekalipun Yesus itu adalah equality with God, tetapi he made himself nothing. Dia menjadikan dirinya bukan apa-apa. 所以，虽然耶稣有上帝的形象，但是他愿意虚己，倒空了自己。 Dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia, bahkan dia taat sampai mati di atas kayu 他 salib. 倒空自己，取了人的样式，那么他甚至至死忠心顺服。 Saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Allah, tetapi dia mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan mengambil bentuk yang paling hina, yaitu rupa seorang hamba. 耶稣是上帝，但是他倒空了自己，他谦卑的取了人的样式。 Nah, pertanyaannya apa artinya Yesus mengosongkan dirinya? 耶稣倒空自己是怎么解释呢？ Saudara-saudara, mengosongkan diri itu tidak boleh dipahami bahwa Yesus kehilangan atau melepaskan kealahannya ketika dia berinkarnasi menjadi manusia. 耶稣他道成如身，我们不可以把他看为他舍去了他的神性，或者放弃了他的神性。 Saudara-saudara, tidak boleh dipahami demikian. Itu adalah pemahaman yang keliru. 是一个很错误的看法。 Yesus tidak mungkin dan memang tidak bisa kehilangan kealahannya, karena esensi atau natur kealahannya memang adalah Allah yang tidak mungkin berubah. 耶稣不可能也不会失去他的神性，因为他本就是上帝，不会改变的。 Jadi ketika Yesus menjadi manusia,
dia tidak berhenti menjadi Allah. 当耶稣成为人的时候，他仍然是上帝， Dia tetap adalah Allah yang sejati. 他仍然是真神上帝。 Tetapi dia sendiri menambahkan atau mengambil natur kemanusiaan yang sejati ke dalam dirinya. 但是他取了人的样式，他就是完全的人。 Nah, oleh sebab itu kita mengenal satu istilah yaitu Dwi Natur Kristus. Kristus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. 耶稣是完全的神，完全的人。 Jadi tindakan pengosongan diri Tuhan Yesus Kristus itu harus dipahami sebagai tindakan Yesus membatasi hak-hak prerogatifnya, membatasi hak-hak keilahiannya sebagai Allah dengan menambahkan rupa manusia di dalam dirinya. 耶稣倒空自己，应该是看为耶稣他限制了他身为上帝的全能，他取了人的样式。 Dengan kata lain, Tuhan Yesus rela mengabaikan hak-hak keilahiannya karena dia mau taat pada rencana Bapanya untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa melalui kematiannya di atas kayu salib untuk menggantikan kita. 耶稣为了成全上帝的旨意，他要拯救我们这些罪人，他要死在十字架上，所以他忽略了他的神性。 Jadi dari sini kita bisa melihat Yesus Kristus adalah Allah yang mulia, yang rela mengosongkan diri menjadi manusia yang hina karena dia mau taat kepada kehendak Bapa supaya kita yang hina beroleh mulia melalui kehinaannya. 所以我们看见耶稣，他虽然原是荣耀的神，但是他卑微，取了人的样式，为我们死了，让我们能够得着他的荣耀。 Di sini kita melihat Yesus Kristus adalah Allah yang maha kaya, tetapi dia mau mengosongkan dirinya menjadi miskin karena dia mau taat kepada kehendak Bapa supaya melalui kemiskinannya kita beroleh kaya di dalam Dia. 耶稣本来是万有的上帝，但是他倒空自己，成为贫穷，让我们这些本来是罪人的，蒙了他的救赎。 因他的贫穷，我们成为富足。 Di sini kita bisa melihat Yesus Kristus yang adalah Allah yang hidup, sumber kehidupan. Dia rela mengosongkan dirinya menjadi manusia dan di dalam ketaatannya sebagai manusia dia melepaskan hidupnya di atas kayu salib karena dia mau taat kepada kehendak Bapa supaya kita yang seharusnya mati binasa di dalam dosa beroleh hidup kekal di dalam Dia. 耶稣他本来是生命的源头，但是他倒空了自己，成为人，因为顺服上帝的旨意，他应该上十字架受死，死去性命，让我们这些本来应该死在罪中的人，能够得到永远的生命。 Nah, oleh karena itu komentator Alkitab D.E. Carson di dalam eksposisinya terhadap Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8 ini menyebutkan bagian ini sebagai penyangkalan diri anak Allah. 所以有一位解经家，他论述这个腓立比书2章5到8节，说是上帝的独生子，他死己，他顺服上帝的旨意，死在十字架上。 Saudara, Yesus Kristus rela menyangkal dirinya. 耶稣愿意死己， Dia mau taat kepada kehendak 他 Bapa, 顺服上帝的旨意， bahkan taat sampai mati di atas Kalvari. 顺服甚至于死在十字架上。 Saudara-saudara, karakter ketaatan Tuhan Yesus Kristus kepada kehendak Bapa dengan rela menyangkal diri, rela mengabaikan hak-hak keilahiannya dengan menambahkan natur kemanusiaan di dalam dirinya sehingga dia bisa mati di atas kayu salib. Bukan saja harus menjadi teladan bagi kita orang-orang yang percaya, tetapi juga merupakan panggilan
Kristus bagi kita orang-orang percaya. 弟兄姊妹，耶稣顺服上帝的旨意，他甘愿舍己，忽略了身为上帝的那个特权，他取了人的样式，并且能够死在十字架上。这些的特性不但成为我们这些信耶稣的人的榜样，也是基督他呼召我们的目的。 Nah, karena itulah Tuhan Yesus sendiri di dalam Lukas pasal 9 ayat 23 mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. 在路加福音9章23节，耶稣对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。” Saudara-saudara, menyangkal diri itu berarti kerelaan untuk menaklukkan pikiran, keinginan, kehendak, bahkan seluruh hidup kita pada pikiran, keinginan, dan kehendak Allah. 弟兄姐妹，舍己就是愿意把我们的思想、我们的意念、我们的生命、我们的生活降服于上帝的思想、意念、旨意之下。 Menyangkal diri itu berarti penaklukan diri secara total kepada Kristus. 舍己就是完全降服于基督。 Saudara-saudara, untuk memiliki dan mengembangkan karakter ketaatan secara total kepada Allah, sebagaimana halnya Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah belajar menyangkal diri di hadapan Allah. 弟兄姊妹，我们要拥有，我们要发挥顺服的性格，我们就先应该学习舍己。 Saudara-saudara, kita sungguh-sungguh memahami, kita mengakui bahwa ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. 但是我们知道，我们承认，这不是一件容易做的 Karena 事。 jika kita mau jujur, kadang kedagingan kita lebih mendominasi dan menuntun kita untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh diri kita sendiri daripada melakukan apa yang Allah kehendaki. 我们可以很诚实的承认，多少时候我们的意念、我们如生的私欲，会引导我们去做自己想要做的事，不是顺服上帝要我们做的事。 Kalau kita mau jujur, seringkali kedagingan kita lebih sering mengakomodasi keinginan diri kita sendiri daripada melakukan apa yang Allah inginkan di dalam diri kita. 很多时候，我们肉体的私欲会引导我们去做我们想做的事，不是做上帝要我们做的事。 Nah, oleh sebab itu, menjadi taat dengan berani menyangkal diri dan menaklukkan diri sepenuhnya kepada Kristus, itu adalah hal yang harus terus kita latih di dalam kehidupan kita, sekalipun itu tidak mudah. 虽然能够，因此我们应该能够坚持顺服、舍己、降服于基督，这是我们应该持续追求的一件事。虽然这不是一件容易的事。 Saudara-saudara, saya beberapa kali mendengar cerita pergumulan dari jemaat-jemaat kita yang berusaha, yang berbisnis misalnya. 弟兄姐妹，我常常听见一些做生意的会友所说的一些难处。 Saudara-saudara, mereka menceritakan ada banyak sekali godaan dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak jujur. 他们说，他们有人教导他们用一些不正当的手段来赚取更多的钱，或者得到更多的机会。 Misalnya memanipulasi tender. 或者比如说用交花的手段来得到这个 atau 招 menaikkan 标， harga-harga dan lain 或 sebagainya. 者用这个不正当的这个手段来玩弄这个价格。 Saudara-saudara, mereka mengakui secara manusia ada godaan yang kuat untuk menerima tawaran itu. 他们说，他们实在感觉到有很大的引诱。 Saudara-saudara, semua pengusaha, semua pebisnis pasti ingin mendapatkan keuntungan yang besar. Dan itu wajar, itu bukan sesuatu yang salah. 所有做生意的人都盼望能够赚取更多的金钱。 Tetapi ketika mereka sadar, mereka tahu bahwa
cara-cara mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak jujur itu tidak dikehendaki oleh 但 Allah. 是他们也醒悟到，用不正当的手段来得到这种的利益是不讨上帝喜悦的。 Maka mereka memilih untuk tetap taat sekalipun harus kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. 因此，他们选择顺服，但是他们也失去了这个赚大钱的机会。 Saudara-saudara, itu adalah contoh nyata, contoh konkret dari sebuah penyangkalan diri karena mau taat kepada kehendak 这 Allah. 就是因着顺服上帝的旨意而采取的一个实己的这个态度，这是一个例子。 Beberapa tahun yang lalu saya juga pernah mendengar cerita dari seorang bapak yang bekerja di sebuah instansi. Dia sudah bekerja begitu lama tetapi karirnya tidak berkembang, karirnya tidak bisa naik. 有几年前，我也听见一位先生，他告诉我说，他在一个部门工作，但是工作了很久，却没有好的发展。 Saudara-saudara, bapak ini di dalam pengakuan sempat ditawari satu jabatan dan posisi yang tinggi dengan satu syarat. 后来有人愿意让他在一个公司里面工作，这个公司能够给他很高的薪酬。 Saudara tahu apa syaratnya? 你知道是谁呢？ Pasti sudah bisa tebak. Meninggalkan imannya kepada Yesus dan berpindah keyakinan. 但是有一个条件，就是说他要放弃他现有的信仰。 Jadi jika dia mau menyangkali imannya kepada Yesus dan berpindah keyakinan, maka dia disediakan posisi dan jabatan yang tinggi. 若是他离开他的信仰，他就能够得到一个很高的职位、很高的薪酬。 Saudara-saudara, bapak ini pun mengakui di dalam hati kecilnya ada godaan untuk menerima tawaran 这 itu. 位先生他承认，他有一点心动了。 Apalagi dia melihat ada beberapa rekannya, temannya yang melakukan hal tersebut dan benar karirnya langsung moncer, karirnya langsung naik, melejit. 而且他也看见不少的朋友做到了这一点，而且他们得到了很高的职位。 Nah, tetapi ketika bapak ini tahu jika dia melakukan hal itu, dia akan mengecewakan dan melukai hati Allah, maka dia memilih untuk tetap taat sekalipun karirnya tidak pernah naik sampai pada akhir hidupnya. 但是他知道他这么做会让上帝伤心，所以他就坚持他原来的这个职位、原来工作的地方，一直到他离开世界。 Saudara-saudara, itu juga adalah contoh nyata dari menyangkal diri karena mau taat kepada kehendak Allah. 这也是一个这个实己的一个例子。 Satu ketika ada seorang anak mudi dengan bercucuran air mata menceritakan pergumulannya yang harus mengakhiri hubungannya dengan teman prianya karena mereka tidak seiman. 那么有一次，有一位少女，她哭着告诉我她的难处。 Saudara-saudara, anak mudi ini tahu bahwa itu adalah satu keputusan yang tidak mudah. Karena dia mengakui bahwa mereka saling mencintai dan banyak kecocokan di antara mereka. 她哭诉，她应该与她那位不同信仰的男朋友分手。她知道这是一个很艰难的选择。 Tetapi anak mudi ini di dalam pergumulannya dia sadar itu bukan kehendak Allah dan tidak mungkin baginya untuk mengkhianati cinta Yesus yang lebih besar bagi dia, bahkan sudah mati bagi dia di atas Kalvari demi teman prianya. 但是她知道，若是她继续的与这位男朋友的关系发展下去，那实在是让耶稣的心受伤，因为耶稣是那么的爱她，为她死在哥哥他山上。 Karena itu sekalipun sakit, dia rela mengakhiri hubungannya karena dia mau taat kepada kehendak Allah. 但是他因着这个要顺服上帝的旨意，他很痛心的，他 Saudara-saudara, 与 itu 男朋 juga 友 adalah 断了 contoh 关系。 dari
menyangkal diri. 这就是实己的一个例子。 Nah, jadi jika hari ini di antara kita, khususnya anak-anak muda yang mendengar hal ini, 就是今天有一些青年人，他听见这些 jika hari 事 ini 的 engkau 话， juga sedang menggumulkan hal yang sama, 他也为着同样的难处而挣扎的话， tolong pikirkan dengan baik 你 di 应该 hadapan 好好的想。 saudara-saudara, kita memilih untuk mengikuti keinginan diri kita atau kita mau menyangkal Allah. 我们选择是顺着我们的想法，还是照着上帝的旨意呢？ Atau kita mengikuti keinginan Allah, kita mau taat kepada kehendak Allah dengan berani menyangkali diri kita. 或者我们顺服上帝的旨意，而自己却是愿意实己？ Nah, beberapa jemaat juga sering berkata demikian. 也有会友对我这么说 Aduh, Pak Safred, saya ini sudah capek kerja Senin sampai Sabtu. 我一周工作6天， Pergi pagi, pulang malam. 很早出去，很晚回 Jujur 家。 kalau mau ngikutin badan, hari Minggu saya lebih baik leha-leha, lebih baik saya istirahat, lebih baik saya tidur di rumah. 那么感觉到很累，那么我想在主日的时候，我可以放松，我可以休息，我可以睡觉。 Tapi saya tahu hari Minggu saya harus ke gereja untuk beribadah. Hari Minggu saya harus melayani karena itu yang Allah kehendaki bagi saya. 但是我知道上帝的心意是要我在主日的时候到教堂来敬拜侍奉他。 Karena itu sekalipun saya capek, dengan sukacita saya tetap ke gereja untuk beribadah. Dengan sukacita saya ke gereja hari Minggu untuk melayani. 所以虽然我感觉到疲倦，我不能够休息，但是我还是欢欢喜喜的来到 Saudara-saudara, 教 itu 堂来 juga 敬 adalah 拜侍奉上 contoh 帝。 nyata, contoh yang konkret dari sebuah penyangkalan diri karena kita mau taat kepada 这 kehendak 就 Allah. 是一个顺服上帝而实己的一个例子。 Tadi baru ngobrol sama Pak Johan. 刚才牧师跟我谈话， Tadi malam sebenarnya Lause Johan pengen nonton badminton. 昨天晚上我很想 Piala Thomas Kan Indonesia. juga Tadi Piala Thomas ya. Thomas malam. Cup 跟就是 Thomas Cup 的比赛， Pengen banget katanya karena suka badminton. 我很想看。 Tapi karena tahu hari ini mau menerjemah, takut nggak konsentrasi, pilih istirahat lebih cepat. 但是我想到今天有侍奉， Supaya hari ini bisa melayani dengan baik. 让我今天能够有更好的侍奉， Itu juga bentuk penyangkalan. 这也是所谓的实己。 Saudara-saudara berani menyangkal diri untuk taat kepada Allah. Bukan sesuatu yang mudah. 顺服上帝而实己不是一件容易做 Tetapi 的事， itulah harga yang harus kita bayar Kan sebagai murid-murid Kristus. 是我们这些身为耶稣门徒的人所应该付上 Karena 的 kita 代价。 percaya kepada Yesus tidak perlu bayar apa-apa. 我们信耶稣不必付代价， Yesus sudah membayar harga yang mahal, harga yang lunas bagi kita di atas kayu 耶 salib. 稣已经在十字架上为我们付了昂贵的代 Tetapi 价。 jika kita ingin mengikut Kristus, ingin menjadi murid-murid Kristus, ada harga yang harus kita bayar, Tapi yaitu 我们要 memikul salib, menyangkal diri setiap hari. 但是我们若要成为耶稣的门徒，我们就有代价应该付上的，那就是背上十字架跟随 Jadi 他。 untuk memiliki dan mengembangkan karakter ketaatan secara total kepada Allah, sebagaimana halnya Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama yang harus kita lakukan adalah belajar untuk menyangkal diri di hadapan Allah. 所以我们要有这个基督的顺服的态度，我们就应该学习如何实己。 Nah, yang kedua secara cepat saja kita harus melihat ketaatan sebagai jalan kemenangan di hadapan Allah. 我们也应该看见顺服就是大到胜利的这个途径。 Itu yang bisa kita lihat di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-11. 第9节、11节这里看见这个真理。 Saudara-saudara, di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. 弟兄姐妹，在腓立比书2章哪里提到 Kita 的？ bisa melihat bagaimana Yesus sedemikian rupa merendahkan dirinya. Dia mau taat kepada kehendak 我们 Allah. 看见耶稣他顺服上帝，他降卑了他自己， Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. 甚至他顺服以至于死，死 Dan 在 di 十 dalam 字架上。 ayat 9 sampai 11 kita melihat atau Alkitab memberitahukan kepada kita beberapa akibat atau hasil dari ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa. 第9到第11节，我们看见耶稣顺服上帝，他有一些的应该 Yang 承受的 pertama 后 ayat 果。 9 bagian A, Allah Bapa sangat meninggikan dia.
第一就是上帝将他升为至高， Yang kedua, ayat 9 bagian B, Yesus diberi nama di atas segala nama. 第二，上帝赐给他那超乎万名之 Dan 上 yang 的名。 ketiga, ayat 10 sampai 11, kelak semua lutut akan bertelut dan lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. 第三就是叫一切在天上、地上的、地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口认耶稣基督为主，使荣耀归于上帝。 Alkitab memberitahu kepada kita bagaimana di Taman Getseman Yesus bergumul di hadapan Bapa. Jika sekiranya cawan penderitaan itu lalu daripadanya. 弟兄姐妹，我们在圣经里面可以看见耶稣，他面对十字架的时候，他在客西马尼园挣扎的祷告，他向天父祷告说：“父啊，你若愿意，就把此 Sampai 杯 di 洒 dalam 去。” pergumulan itu, Dr. Lukas mencatat di dalam Lukas 22 ayat 44, keringatnya bercucuran seperti tetesan-tetesan darah. 当耶稣他那样挣扎的祷告的时候，说到耶稣的汗珠好像大血点一样滴在地上。 Tetapi di dalam ketaatannya kepada kehendak Bapa, Yesus berdoa, janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau 但 kehendaki. 是虽然他那么经历了那么大的挣扎，他仍然向天父祷告说：“不要成就我的意思，却要 Saudara, 成就你的意思。” ketaatan itulah yang menuntun Yesus ke dalam penderitaan, bahkan hingga kematiannya secara mengerikan di atas kayu salib. 因着耶稣的顺服，就让他被钉死在十字架上。 Bahkan dia harus berada di dalam perut bumi selama 3 hari sebelum kebangkitannya dari antara orang 那 mati. 么他在复活以前，他应该下到地狱有3天的时间。 Tetapi itu bukan akhir dari cerita. 但是这不是这件事的 Alkitab 结束。 memberitahu kita 后来圣经告诉我们， pada hari yang ketiga Yesus bangkit dengan penuh kemenangan atas maut. 第3天他胜过死亡的权势，他复活了。 Dan kemudian dia naik ke sorga dengan penuh kemenangan dan duduk di sebelah kanan 得 Allah 胜 Bapa. 升到天上，他坐在上帝的右边。 Dan kelak dia akan datang kembali di dalam kemuliaan dan kemenangannya yang gilang gemilang, di mana semua lutut akan bertelut, lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah 有一 Bapa. 天他还要在荣耀中再来。那么圣经告诉我们说，在地上地底下的所有的人要去世称颂他的名。 Saudara-saudara, ketaatan Kristus diikuti peninggiannya oleh Bapa ke tempat yang paling 耶 terhormat. 稣的顺服让上帝能够将他升为至高。 Dari teladan ketaatan Kristus sampai akhir kepada kehendak Bapa, kita bisa belajar satu kebenaran yang penting, 耶稣的顺服，我们可以学习到一个功课， bahwa ketaatan adalah jalan yang harus kita tempuh untuk menuju kemenangan di hadapan Allah. 我们要顺服，就应该走这一条实际的道路。 Karenanya berhubungan dengan bagian ini, John Calvin mengatakan, 所以 John Calvin 他这么说。 ketaatan Kristus harus memikat kita karena ini adalah jalan yang dengan melaluinya kita mencapai kemenangan sejati. 耶稣基督的顺服应该能够吸引我们，因为通过这条的途径，我们能够达到真正的胜利。 Jadi ketaatan itu merupakan jalan menuju kemenangan, jalan menuju kemuliaan yang sejati di hadapan Allah. 所以顺服就是迈向得胜的途径。 Nah, karenanya melihat ketaatan sebagai jalan kemenangan di hadapan Allah adalah cara yang dapat menolong kita untuk memiliki dan mengembangkan karakter ketaatan seperti Tuhan kita Yesus Kristus. 那么我们能够顺服，我们就能够好像耶稣一样，能够讨上帝的喜悦。 Nah, kita kembali kepada cerita jemaat kita tadi yang pebisnis atau pengusaha itu, yang tidak mau berkompromi dengan cara-cara yang tidak benar untuk mendapatkan 我 keuntungan. 们回到刚才提到的那位做生意的人，他不愿意用不正当的手段来赚取。 Waktu dia melakukan itu, teman-teman berkata, kamu bodoh. 当他有这
坚定的决定的时候， ada 他 jalan, 的朋 ada 友说 kesempatan 他愚 untuk 蠢。 mendapatkan cuan yang besar, kamu sia-siakan. 其实你能够有很大的机会得到很大的， Teman-teman berkata, toh semua orang juga berbisnisnya tidak ada yang bersih. 朋友们告诉他说，很多的人都这么做了，没有一个 Kalau 人是干 kamu 净的。 cara bisnisnya terlalu hitam putih, kamu pasti nggak akan dapat apa-apa. 你当然不会得到很多的。 Saudara-saudara, bagi dunia ini mungkin cara berbisnis yang jujur karena didasari oleh ketaatan kepada kehendak Allah mungkin adalah sebuah kebodohan atau mungkin sebuah kekalahan. 弟兄姊妹，现在的世代若是橙色的做生意，就是愚笨，就是失败。 Tetapi saya percaya 但是我 itu 相信， adalah jalan kemenangan di hadapan Allah. 这是一条迈向胜利的道 Karena 路。 kelak yang akan menilai kita berhasil atau tidak berhasil, 因为将来要评价我们成 benar 功 atau salah, 或失败，对或 bukan 错， manusia tetapi Allah. 不是人，而是上帝。 Demikian juga dengan cerita Bapak yang menolak untuk meninggalkan imannya dan berpindah keyakinan supaya karirnya bisa naik, supaya dia bisa mendapatkan posisi dan jabatan yang baik. 还有那位先生，他因为不要改变他的信仰，他拒绝了换新的工作地方。 Atau cerita seorang pemudi tadi yang rela memutuskan hubungan dengan pria dekatnya yang tidak seiman karena dia yakin itu bukan kehendak 或 Allah. 者那位少女，她与不信主的男朋友， Karena dia mau tunduk sepenuhnya, taat sepenuhnya kepada kehendak 因为 Allah. 他们顺服上帝的旨 Saudara, 意。 mungkin banyak orang akan berkata itu adalah hal yang bodoh 有很多的 karena 人 menyia-nyiakan 会 kesempatan. 说那是一个愚蠢的 Lagi 行为， pula banyak orang di luar sana yang melakukan hal yang 不 sama. 是有很多的人都那么做了吗？ Tapi saya percaya jalan ketaatan yang mereka tempuh adalah jalan kemenangan. 但 di 是 hadapan 我 Allah. 深信他们顺服，他们是要达到胜利的地方。 Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini saat ini juga kita masing-masing punya pergumulan akan ketaatan kita di hadapan Allah. 我也知道，今天我们中间也有不少的人因着要顺服 Hari ini 而 mungkin 经 kita 历 sedang 很大 bergumul 的增 bagaimana 长。 menjadi seorang suami yang taat di hadapan Allah, yang sungguh-sungguh mengasihi istri 我 kita. 们怎么能够成为一位爱妻子的，能够顺服上帝的丈夫呢？ Hari ini kita juga mungkin sedang bergumul bagaimana menjadi seorang istri yang taat di hadapan Allah dengan belajar untuk selalu menghormati suami kita. 我们做妻子的，怎么能够顺服上帝的旨意来尊敬我们的丈夫呢？ Hari ini kita juga mungkin sedang bergumul bagaimana caranya menjadi orang tua yang taat di hadapan Allah, yang menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita dan selalu menjaga hati anak-anak kita. 我们怎么能够成为一个顺服上帝旨意的父母，而且能够把好的价值观种在我们儿女们的身上呢？ Hari ini kita mungkin sedang bergumul bagaimana menjadi seorang anak yang taat pada kehendak Allah, yang terus belajar untuk menghormati orang tua kita sekalipun mungkin mereka mengecewakan kita. 我们怎么能够因着顺服上帝而成为一个尊敬父母的儿女？虽然我们的 Hari 父 ini 母有弱 kita 点， mungkin sedang bergumul bagaimana menjadi mertua, menjadi menantu yang taat di hadapan Allah, untuk belajar saling mengasihi satu dengan yang lain sekalipun mungkin mertua atau menantu kita menyakiti hati kita. 婆媳间怎么能够顺服上帝，而且能够有一个接纳的心呢？ Saudara-saudara, di dalam pergumulan itu marilah kita memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menang di dalam ketaatannya kepada kehendak Bapa demi keselamatan kita. 弟兄姐妹，让我们真是能够仰望我们的主耶稣基督，他已经顺服上帝的旨意。 Dia juga yang akan memampukan kita menempuh jalan ketaatan yang penuh kemenangan di hadapan 他 Allah. 也能够帮助我们能够达到这个目的。 Di dalam Yesus yang sudah taat sampai akhir, ada jalan menuju ketaatan sampai akhir di hadapan Allah. 耶稣他至死顺服，至死忠心，能够 Karakter Kristus 帮助我们， taat sampai mati. 让我们也能够效法耶 Dua 稣的 kebenaran 顺服。 penting yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini khususnya dari Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 yang dapat menolong kita untuk memiliki dan mengembangkan karakter ketaatan sampai akhir seperti Tuhan kita Yesus Kristus. 刚才腓立比书2章
我们念过的经文可以帮助我们如何能够效法耶稣的那个顺服。 Yang pertama, kita harus selalu belajar menyangkal diri di hadapan Allah. 第一，我们要学习如何舍己。 Ayo sama-sama, 1, 2, 3 ya. Kita harus selalu belajar menyangkal diri di hadapan 我 Allah. 们如何学习舍己？ Yang kedua, kita harus melihat ketaatan sebagai jalan kemenangan di hadapan 第 Allah. 二，我们应该看顺服是要达到这个胜利的一个途径。 Ayo sama-sama kita ulangi. Kita harus melihat ketaatan sebagai jalan kemenangan di hadapan Allah. Saya kembali tutup dengan mengutip 2 Korintus pasal 10 ayat 5 bagian B. 我用哥林多后书4章5节结束我的讲道。 Setiap pikiran harus ditawan ke dalam ketaatan Kristus. Sungguh hamba Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah.